Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba. Apa kabar murid-murid sekalian? Hari ini kita akan mempelajari tajuk di dalam pendidikan Islam tahun 6, pelajaran yang ke-13. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Tajuk ini membicarakan tentang solat jenazah. Salah satu di antara tajuk ibadah yang perlu murid-murid tahun 6 kuasai. Tanpa membuang masa, mari kita lihat buku teks muka surat 126. Pada muka surat 126, kita mulakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Shallu ala sahibikum", yang bermaksud sembayangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang tuntutan solat jenazah. Pengertian solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Itu maksud solat jenazah. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah ialah satu kewajipan yang mana jikalau dilakukan oleh sekumpulan orang, maka kewajipan itu gugurlah daripada kumpulan yang lain. Jadi dalam sebuah kampung misalnya ada orang telah melakukannya, maka orang lain telah selamat daripada dosa kerana tidak melakukannya. Itulah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Maka solat jenazah ini jikalau ada orang dah buat, katakan ada satu orang buat, ataupun dua orang buat, tiga orang buat sekalipun, maka orang-orang lain yang tak buat, tak lagi berdosa. Tapi kalau semua orang tak buat dalam kampung itu, maka semua orang menanggung dosa. Itulah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Kewajipan yang mana cukup jikalau dibuat oleh seorang atau beberapa orang yang lain. Samalah juga dengan solat jemaah. Ya, fardu kifayah. Kalau dalam sebuah kampung tak ada orang pun buat solat jemaah, maka semua orang kampung itu berdosa. Samalah dengan perkara-perkara yang lain seperti belajar ilmu kedoktoran, belajar ilmu architecture, dan pelbagai ilmu yang orang kata ilmu dunia. Tapi ilmu itu, kalau semua orang tak belajar, maka semua orang menanggung dosa. Sebab ia adalah fardu kifayah. Kalau ada orang belajar, maka dosa-dosa orang lain pun gugurlah, selamatlah. Akan tetapi ilmu agama yang namanya fardu ain, solat, ibadat, akidah, semua ini fardu ain. Semua orang masing-masing kena belajar. Tak boleh tidak. Tak cukup dengan orang lain belajar jadi ustaz, maka orang yang tak nak belajar ilmu agama langsung, mereka tetap berdosa. Sebab dia adalah ilmu fardu ain. Baik, kita tengok cara melaksanakan solat jenazah. Dia dilakukan berjemaah. Niat. Pertama niat dia, usalli ala hazal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okay. Jikalau perempuan kita ubah hazal mayyiti jadi hadhil mayyitati. Kalau kanak-kanak kita baca pula ala hadhil mayyitil tifli. Hazal mayyitit tifli. Kalau kanak-kanak perempuan hadhil mayyitatit tiflati. Ini perbezaan lafaz ketika mana niat apabila berbeza mayat. Lanjut kepada yang seterusnya. Kaifiat melaksanakan solat jenazah. Pertama kali berdiri.
bagi yang mampu. Berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram, niatlah dia Allahu Akbar, niat aku sembahyang atas ini jenazah 4 takbir untuk imam kerana Allah Taala. Kemudian baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, kita takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Kita baca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu takbir lagi. Allahu Akbar. Kita baca doa untuk si mati. Doa dah ini. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Ini kena hafal lah. Kalau perempuan, ubah sikit je. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Ini doa ni wajib dibaca. Kemudian kita takbir yang kali keempat. Lepas takbir ni, kita bagi salam. Namun kita disunatkan membaca doa. Sunat ya, kita wajib. Tak baca pun tak apa. Ini sunat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Kalau laki-laki lah. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa ighfir lana wa laha kalau perempuan. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri. Selesailah solat jenazah. Jadi ini satu info. Kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah. Jadi kita yang duduk di belakang imam ni, kita nak tahu imam solat jenazah lelaki atau perempuan, tengok pada imam tu. Jadi kalau imam itu solatkan jenazah lelaki, jenazah lelaki itu kepalanya diletakkan di sebelah kiri imam. Kepalanya menghadap ke arah kiri imam. Kiri imam lah. Kemudian imam akan berdiri betul-betul dengan kepala jenazah. Maka itu jenazah laki-laki lah. Kalau jenazah itu jenazah perempuan ataupun khunsa. Khunsa ni pondan lah. Pondan. Gay. Ini khunsa. Letakkan kepalanya di sebelah kanan imam. Kepala perempuan, kepala khunsa. Dia punya menghadap ke belah kanan imam. Dan imam pula berdiri betul-betul di bahagian punggungnya sini, punggungnya ataupun pinggangnya lah. Berdiri di tengah-tengah. Tadi berdiri di kepala yang laki-laki, yang perempuan berdiri di pinggangnya. Itu beza antara mayat lelaki dengan mayat perempuan. Jadi itulah dia solat jenazah. Sebagai info tambahan, solat jenazah ini merupakan salah satu di antara 4 perkara yang wajib dilakukan kepada orang yang mati. Yang pertama kita wajib lakukan dia adalah mandikan dia. Yang kedua kafankan. Yang ketiga solatkan. Yang keempat kebumikan. Benda-benda lain tu tak wajib. Benda-benda yang orang nak ubat selalu tak wajib. Seperti kenduri arwah, seperti talqin mayat dikubur, seperti pasang kemian ataupun kayu stanggi dan sebagainya. Ini semua tak wajib. Yang wajib 4 perkara itu. Solat jenazah ini wajib dilakukan kecuali orang-orang yang mati syahid peperangan. Melawan orang-orang kafir lalu dia mati. Fisabilillah, mati terbunuh dalam peperangan itu. Orang ni dipanggil mati syahid besar. Maka dia tak wajib dimandikan. Kalau mati kerana lain, dia kena mandi. Mati kerana COVID-19, dia kena lakukan semua tadi. Dimandikan, dikafankan, disembayangkan dan dikebumikan. Tetapi oleh kerana darurat, kerana ada halangan-halangan tertentu, maka cara pemandian mayat itu terpaksa dibatalkan dan digantikan dengan tayamum. Tayamum saja di atas pembalut mayat orang yang kena COVID. Pada asalnya kena mandi. Tapi oleh kerana mandi tak boleh. Sebab kalau mandi ini memberi mudarat, boleh merebakkan penyakit, maka ditayamumkan.
Lepas tayamum dia disembayangkanlah oleh sekumpulan orang sahaja, tidak boleh sembayang ramai-ramai sebab nak elak daripada jangkitan. Kan? Sembayang wajib tetap dilakukan oleh beberapa orang di tanah perkuburan ataupun di hospital. Kemudian dikebumikanlah dia sebagaimana lazimnya mayat yang biasa ditanam. Jadi itulah jenazah orang-orang yang mati kerana COVID. Kalau orang tu mati kerana terbunuh, dirompak, penyamun masuk rumah dia dirompak, dia mati, maka mati macam ni juga perlu diuruskan sebagaimana biasa. Dia kena mandikan, dikafankan, disembayangkan dan dikebumikan. Orang-orang yang mati kerana syahid fisabilillah sahaja yang dikecualikan daripada mandian. Kerana kedudukan kemuliaan orang-orang mati syahid ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid ini di antara orang yang mayatnya tidak dimakan bumi. Mayatnya tak dimamah oleh bumi. Selain para nabi, selain para wali-wali yang soleh, yang benar di atas jalan Allah, jalan Nabi Muhammad. Kemudian orang yang mati hafaz Al-Quran, orang yang mati syahid, mereka ni mayat mereka tidak hancur dimakan bumi. Maka mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hal lagi yang perlu diingatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah solat ghaib kepada jenazah An-Najashi. An-Najashi ini gelaran bagi Raja Habsyah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal pada zaman Nabi. Apabila dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggillah para sahabat berkumpul dan solat jenazah secara ghaib untuk Najashi. Dan Nabi tidak pernah lakukan solat jenazah ghaib ini untuk orang-orang lain selain daripada Najashi. Hanya Najashi seorang saja yang pernah Nabi solatkan secara ghaib untuknya. Jadi sahabat-sahabat yang lain yang mati di perantauan, yang mati di kejauhan, tidak ada riwayat yang menceritakan bahawa Nabi solat ghaib untuk mereka. Itulah satu-satunya peristiwa solat ghaib yang Nabi lakukan pada zamannya. Jadi sekadar itu sahaja sesi video untuk menerangkan mengenai solat jenazah pada hari ini. Anda diharapkan dapat memahaminya secara seminta lalu dan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam ujian pendidikan Islam yang boleh didapati dalam blog Ustaz Kamah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.